لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mari kita sama-sama membaca surah Al-A'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu sa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Dalam kuliah-kuliah sebelum ini saya telah menyebutkan di sana surah-surah yang dinamakan Al-Musabbihat. Surah Al-A'la adalah surah yang terakhir dalam golongan surah Al-Musabbihat, surah-surah yang bertasbih, yang mengandungi ayat-ayat, perkataan-perkataan yang mengagungkan Allah SWT dengan perkataan sabbihi ataupun yusabbihu ataupun subhana. Surah Al-Isra 111 ayat, surah Al-Hadid 29 ayat, Al-Hashr 24 ayat, surah As-Saff 14 ayat, Al-Jumu'ah 11 ayat, At-Taghabun 18 ayat, Al-A'la 19 ayat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan membacanya setiap malam di samping surah-surah yang lain. Yasin, Dukhan, Tabarakalladzi dan Idza zul wal adiyat, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Elok juga kita muhasabah diri kita, sebab peringatan saya ini kali yang keberapa, supaya kita cuba mengikuti amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap hari atau setiap malam. Surah ini mengandungi pengajaran yang begitu besar. Dia berkaitan dengan kita, berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkaitan dengan tugas dipikul oleh Rasulullah, kemudian diwarisi kepada ummahnya untuk kita meneruskan perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Di dalam pimpinan Ar-Rahman saya petik di mana dibahagikan beberapa tema dan tajuk di dalam surah ini. Ayat 1 sampai 5 itu satu grup. Yang pertama, maksud ayat-ayat tersebut
Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan sekalian makhluk serta menyempurnakan kejadiannya, dan yang mengatur keadaan mereka, menyusun kehidupan mereka, serta diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan keselamatan dan kesempurnaannya. Ini 5 ayat pertama, itu maksud dia. Kekuasaan Allah, Allah mengurus, Allah menunjuk jalan. Ada keywords. Maka oleh itulah kita harus mengagung-agungkan, membesarkan Sabbihisma rabbika, maksudnya Tuhan suruh kita bertasbih, menyucikan dia daripada segala kekurangan dan mengagungkan dia. Kumpulan yang kedua iaitu ayat 6 dan 7. Maksud dia, supaya mudah kita nak faham konteks. Kalau saya baca terjemahan, tuan-tuan boleh baca terjemahan sendiri. Kita cuba ingat dalam kepala kita poin-poin penting dalam surah ini. Kemudian diterangkan limpah kurnia yang diberikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikannya dapat membaca Al-Quran yang diturunkan kepadanya dengan perantaraan Jibril, sehingga baginda dapat menghafaznya dan tidak lupa, kecuali yang dikehendaki oleh baginda melupakannya, kecuali yang dikehendaki Allah terhadap baginda untuk melupakannya. Keyword di sini ialah Allah Subhanahu wa taala memberi kurnia yang besar pada Nabi Muhammad SAW, yaitu mampu menghafaz Al-Quranul Karim. Dan kita tahu Rasulullah adalah seorang insan yang tidak bersekolah, tidak pandai membaca. Bagaimana baginda Rasulullah dapat menghafaz Al-Quran? Dengan kurnia Allah. Sebab ayat dia berbunyi di situ, sanuqri'uka fala tansa. Itu ayat dia, ayat nombor 6. Jadi kunci di sini, Allah memberi kuasa untuk membaca Al-Quran dan menghafalnya, maka Rasulullah tidak lagi melupainya. Fala tansa, maka kamu tidak lupa. Ini satu kurniaan yang besar. Dengan sebab Rasulullah hafazlah, maka sahabat-sahabat lain pun hafaz, dan sampailah kepada tabi'in, sampai kepada ulama-ulama yang menyebarkan Al-Quran ke seluruh dunia. Sampai hari ini kita dapat membacanya, dan ramai di kalangan kita juga umat Islam yang telah menghafaz, memahami, mentafsir, mengamalkan dan mengaitkan dengan berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan. Punca pertama, Allah telah memberi Rasulullah SAW menghafazkan Al-Quran. Satu kurniaan yang besar. Sebab itulah Rasulullah SAW, di antara sebab kenapa Rasulullah suka baca surah ini. Dan dalam sunnah disebutkan Rasulullah membaca surah ini di dalam witir. Kita maklum surah yang masyhur pada hari raya pun dibaca sebihis. Jadi apabila kita baca surah ini, kita ingat keyword dia, makna umum, sudah cukup. Nak detail, bukalah tafsir. Tujuan saya pagi ini untuk menerangkan perkara-perkara yang penting di dalam surah ini. Dan satu perkara yang saya dapat juga sedikit sebanyak ilmu yang diterangkan oleh ulama-ulama Azhar, terutamanya di antara tradisi ulama Azhar yang hafaz Al-Quran. Cuba kita lakukan bagaimana supaya kita tidak melupakan apa yang kita pelajari. Ilmu kita belajar, termasuklah hafaz Al-Quran, hafaz hadis, atau baca ilmu-ilmu apa saja yang berguna. Bacalah sanuqri'uka fala tansa 7 kali. Itu ulama-ulama telah mujarab, di antara mujarab. Saya hanya menyampaikan saja. Baca sanuqri'uka fala tansa 7 kali lepas solat 5 waktu. Assalamualaikum
Assalamualaikum. Letak tangan atas kepala. Ini cara letak tangan atas kepala gini. Sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. 7 kali. InsyaAllah dengan berkat ayat Al-Quran itu, Allah akan memberi kepada kita kuasa untuk mengingati ilmu yang kita belajar, InsyaAllah. Dan Rasulullah SAW dijamin oleh Allah SWT tidak akan lupa. Tapi kita, wallahualam, kita tidak maksum. Rasulullah tidak akan lupa. Dan dengan itu kita dapat sedikit sebanyak percikan tidak lupanya Rasulullah itu. Kita doa, ya Allah, berilah padaku sedikit cahayamu agar ilmu ini kekal dalam ingatan sampai kita meninggal dunia, InsyaAllah, iznillah ta'ala. Kumpulan yang ketiga, tuan-tuan perempuan dan hormat sekalian, ayat 8 hingga 11. Kemudian diberi semangat bahawa Allah, yang maksud dia, kemudian diberi semangat bahawa Allah tetap memberikan kemudahan kepada baginda untuk melaksanakan segala ajaran Islam yang mudah diterima oleh akal yang sihat. Ini jaminan nombor 2. Allah beri Quran, hafal, ingat, kemudian Allah memberi tunjuk jalan untuk mudah melaksanakan ajaran Quran. Itu ayat nombor 8. Wa nuyassiruka lil yusra, itu maksudnya. Kami, Allah menciptakan alam ini dengan undang-undang alam yang dinamakan sunnah alam, sesuai dengan kandungan Al-Quran yang juga sumbernya daripada Allah SWT. Maka oleh itu mudahlah bagi Rasulullah nak melaksanakan ajaran Al-Quran kerana dia bertepatan dengan undang-undang alam yang diciptakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada contradiction antara Quran dan undang-undang alam. Oleh itu, wahai Rasulullah, berilah peringatan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada umat manusia. Setelah kamu faham Quran, kamu hafal Quran, dan jalan kamu nak laksanakan Al-Quran ini mudah, telah dipermudahkan oleh Allah SWT. Disediakan segala prasarana, diciptakan segala benda untuk kamu melaksanakan hukum-hukum Allah. Sampaikanlah kepada umatmu, wahai Muhammad, pada manusia, peringatan-peringatan dengan ajaran Al-Quran ini, kandungan Al-Quran ini, sampaikan kepada umat manusia. Kalau-kalau peringatan ini berguna, memang tentu berguna. Ini ayat pimpinan Ar-Rahman sebut kalau-kalau berguna, sebab bukan semua berguna. Bagi orang mukmin, Pak Tuhan sebut fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang akan mendapat berfaedah, manfaat daripada peringatan ini orang yang sudah ditentukan Allah SWT dia itu beriman. Jadi kalau Tuhan dah tentukan hatinya tertutup, khatamallah telah dah seal, maka tidak ada gunanya. Contoh ramai sekali di Eropah, guru-guru Islamic Studies, guru Arabic Studies, kawan-kawan saya pun ada juga yang buat PhD di England, top 10 orientalis, dah meninggal dunia. Setiap tahun dia pergi ke Israel buat haji. Memang orang besar di dalam agama dia. Dia mengajar bahasa Arab menggunakan ayat Al-Quran, bermula daripada Al-Fatihah. Saya juga belajar di England dulu, tapi tidak berguru dengan dia lah, kawan-kawan yang lain. Ada ustaz-ustaz yang berguru dengan orientalis sebab nak dapat PhD, Islamic Studies dan Arabic Studies. Dia ajar Al-Quran ini sebab dia mengetahui bahasa yang paling cantik, paling lengkap dan semua aspek kebahasaan. Dari segi fonetik dia, dari segi morfologi dia, dari segi sintaks dia, dari segi semantik dia, stylistics. Ini ilmu-ilmu kebahasaan. Sampai orang bukan Arab pun sampai hari ini mengaku. Ini orientalis.
Tapi mengenai hidayah, mengenai iman, adakah Quran memberi kesan kepada dia? Tak ada. Setakat itu sajalah. Dan dia mati di dalam agama Kristian. Ini orientalis. Tapi ada ramai juga di kalangan ulama-ulama, pakar-pakar yang memeluk agama Islam, yang mendapat hidayah setelah mengkaji ilmu berbagai-bagai. Kita tahu yang masuk Islam daripada Perancis, daripada Amerika, daripada Eropah, pengkaji-pengkaji ilmu-ilmu moden dalam bidang astronomi, biologi dan sebagainya. Jadi tugas kita tuan-puan, sebagaimana Allah menyuruh Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran, kita sampaikan. Terima tak terima, manfaat atau tidak orang itu kerja Tuhan, bukan kerja kita. Innama alaikal balagh, wahai Muhammad, engkau tugas kamu sampaikan. Hidayah itu kerja aku, Allah sebut begitu. Innama alaikal balagh, hanya tugas kamu ialah menyampaikan. Kala-kala peringatan itu berguna, dan sudah tentu berguna, kerana orang yang takut melanggar perintah Allah akan menerima peringatan itu. Ini orang beriman, dia akan menerima peringatan Rasulullah SAW dan peringatan umat Islam yang menyampaikan Al-Quran ini. Dan sebaliknya, orang yang sangat cuai, orang yang lalai akan menjauhinya. Orang yang menyembah hawa nafsunya akan menjauhi Al-Quran, apatah lagi menghina Al-Quran, menghina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok yang seterusnya ayat 12 sehingga 15. Setelah menerangkan akibat buruk yang akan menimpa orang kufur, yang durhaka, yang kufur derhaka, maka diterangkan pula sifat orang yang taat. Sesungguhnya berjayalah orang yang setelah menerima peringatan itu berusaha membersihkan dirinya dengan taat dan amal yang soleh, dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya, nama Allah Subhanahu wa taala, serta mengerjakan sembahyang dengan khusyuk. Akibat orang yang durhaka kufur diterangkan. Kemudian orang yang menerima Al-Quran, orang yang menerima hidayat Al-Quran ini, itu orang taat, adalah orang-orang yang berjaya setelah menerima peringatan Al-Quran. Ulama-ulama, pendakwah-pendakwah yang menyampaikan Al-Quran ini, mereka bukan saja mendengar, bahkan setelah balik ke rumah mereka pasang niat. Seperti apa yang kita lakukan sekarang, kita mendengar ada kuliah tajwid, ada kuliah tafsir. Yang tak pandai baca Quran, cari guru, cari ustaz. Ini adalah usaha-usaha untuk membersihkan dirinya daripada jahil, daripada tak tahu, daripada karak-karak dosa-dosa yang lepas, dengan taat dan amalan yang soleh, dan zikir-zikir dengan menyebut-nyebut nama Allah dengan lidah dan hatinya. Jadi di sana kita pergi belajar, kita beramal dan zikir. Zikir lidah dan zikir hati kebesaran Allah SWT, dan mengerjakan solat dengan khusyuk. Itu kandungan 12 hingga 15. Jadi kalau kita ambil keyword dia tu, membersihkan hati, termasuklah dia sebut dengan jelas mendirikan solat. Kalau solat hanya rukun dan syarat, tidak ada kaitan dengan amalan hati, iaitu khusyuk, maka solat itu tidak ada pahalanya. Pahala solat seperti kita dah maklum, diberi mengikut kadar khusyuk seseorang. Baik itulah berjamaah
terjamin sudah. Terus dapat pahala jemaah 21 kali ganda. Kalau seorang-seorang, ada yang dapat 10, ada dapat 9, ada dapat 8, ada dapat 7, ada dapat 1, ada dapat kosong, mengikut kadar khusyuk. Maka dia sebut di sini wa zakara asma rabbih fasalla, dan dia sebut nama Tuhannya, kemudian solat. Disebut kata keyword di situ. Jadi itu di kupasan pimpinan Rahman tadi, membersihkan diri dengan belajar, beramal soleh, berzikir, dan solat dengan khusyuk. Jadi bila kita belajar Quran ini, tujuannya itu asas. Dari situlah melahirkan amalan-amalan kita, action kita dalam kehidupan, bertindak daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya yang melakukan perubahan dalam masyarakat, menuntut keluarga Muslim, menuntut masyarakat madani Muslim, itu istilah-istilah moden kan, menuntut daulah Islamiyah, melaksanakan hukum-hukum syariah di dalam kehidupan. Macam baru ni dalam satu pertemuan dengan kawan-kawan saya, pemilik hospital yang besar di Putrajaya, kita mendengar banyak istilah sekarang dia panggil syariah compliant. Tuan-tuan tahu kan, bila sebut syariah compliant biasa halal produk lah, satu industri yang besar, dan players di dalam halal produk hari ini melibatkan ramai non-Muslims sebab mereka melihat kepada keuntungan, profit, satu market yang besar di seluruh dunia. Jadi Bumi Putra peratusan masih kecil berbanding dengan non-Muslim yang bermain di dalam pasaran halal products. Satu bidang kedua yang kita dengar syariah compliant ialah keuangan, insurance, finance, banking. Yang baru kawan saya cerita ini, syariah compliance dia telah dapat di dalam hospital, sebab dia pemilik hospital. Hotel berebut-rebut untuk mendapat certificate syariah compliant. Maknanya mengikut hukum syariah dalam perhotelan, dalam keuangan, dalam pemakanan, dalam pakaian-pakaian kita, dalam hospital. Hospital apa hubungan syariah compliant? Pastikan ubat-ubat yang diguna adalah ubat bersumberkan barang halal. Kita tak nak lagi umat Islam ditipu oleh peniaga-peniaga yang mengait keuntungan dengan masuk apa saja produk tanpa mengira hak-hak orang Islam. Di pasaran penuh dengan kulit babi, kulit anjing, kulit benda-benda yang haram, sebab mereka tak tahu halal haram. Bila kita ada gerakan syariah compliant, so kita meminta rights, Muslim rights, untuk hidup mengguna consume only yang produk yang namanya halal dan semua perkara. Dan UAE dah set up a research unit atau institute untuk halal produk. Mereka fokus kepada barang-barang berkaitan dengan perubatan. Kita ada college, university, atau fakulti di Kuantan. So research scientific mengkaji perkara halal. Yang saya nak cerita ialah ini adalah satu step yang baik kepada umat Islam. Kalau semua kita sedar tentang keperluan consume only halal products dalam semua aspek, halal bukan sahaja makanan, semua perkara, maka mudahlah bagi kita nak melaksanakan syariah compliance at any level. Termasuklah politik. Kita nak juga parlimen kita, negara kita melaksanakan kod syariah compliant. Sebab Islam ni mencakupi semua aspek. Takkan di rumah saja, di masjid saja, di bank sekarang sahaja makanan-makanan halal. Tapi kita di dalam mengurus politik manusia ini, kita tidak mengikut syariah compliant code. Apabila rakyat sedar,
mudahlah bagi kita untuk menuntut melaksanakan Islam secara menyeluruh, bermula daripada individu sampai kepada pengurusan negara, bahkan kepada United Nations, hubungan antara bangsa. Kita minta peace and war, perang dan perdamaian mesti ikut peraturan syariat compliant. Apabila umat Islam sedar di seluruh dunia melaksanakan istilah syariat compliant, mudah. Asalkan apa saja yang dinamakan kod yang boleh diterima oleh semua orang, kita guna. Tak semesti kita hudud atau on the way to Daulat Islamiyah is hudud, bukan. Apa saja nama. Bahkan ulama-ulama di dalam tarbiyah dan islah wa tajdid mengatakan, benalah Daulat Islamiyah dalam dirimu dulu, iaitu melalui tarbiyah dan islah. Nescaya terbangunlah negara Islam di alam nyata. Jadi kita kena praktis hudud di rumah dulu. Itu maksudnya. Hudud itu kecil saja. Jadi kalau kita faham Islam yang luas, maka mudahlah kita nak laksanakan ajaran Islam ini. Kelompok yang seterusnya, tuan-tuan dan hormati sekalian, ayat 16 dan 17. Tetapi kebanyakan kamu manusia tidak melakukan yang demikian. Ini Allah kata ni. Tadi suruh solat, suruh berzikir, suruh beramal soleh, suruh belajar Al-Quran, ilmu Al-Quran. Tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian. Bahkan kamu mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ini kandungan dua ayat tadi, 16 dan 17. Ramai. Sebab itulah kita tengok secara total picture keseluruhan di seluruh dunia ini ada 7 bilion kata. Berapa Muslim? Kalau 2 point. Ada ke mana 5 lagi? Itu maksudnya kebanyakan kamu tidak melakukan demikian. Menentang Al-Quran, menentang Islam, menolak Islam. Bahkan kamu kerana mengutamakan kehidupan dunia yang sekejap ini, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal bagi kamu, wahai manusia, sekiranya kamu tahu. Itu ayat 16 dan 17. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu sebenarnya kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal, yang di dunia tidak kekal. Kelompok terakhir 18 dan 19. Surah ini diakhiri dengan menegaskan bahawa segala keterangan dinyatakan ini yang saya sebut tadi, perkataan-perkataan asas, keywords dalam surah tadi disebut amalan, zikir, solat, kehidupan akhirat, ada disebutkan di dalam kitab-kitab yang terdahulu, telah disampaikan oleh rasul-rasul yang dahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa sebagai contoh di sini disebut. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penerus perjuangan rasul-rasul yang dahulu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bersumberkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan menyembah Allah Subhanahu wa taala yang satu. Itulah maksud surah Al-A'la. Boleh jelas kan? Dah dapat dapat poin-poin utama. Bila kita baca, bayangkanlah beberapa perkara yang saya sebut tadi tentang surah Sabbihisma rabbikal a'la. Dan ayat ini bermula dengan suruh bertasbih. Bertasbihlah, mana pujilah, agungkanlah, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang maha agung. Saya nak petik komentar sahib Zilal Al-Quran, Sayyid Qutb, pengarang kitab Zilal Al-Quran mengenai surah ini. Banyak komentar dia yang boleh saya kongsi bersama di sini.
perkara yang boleh saya sebut di sini, satu, saya kutub mengupas ayat keempat, walladzi akhrajal mar'a, dan kelima, faja'alahu ghusaan ahwa. Allah telah mencipta padang rumput di mana dapat diguna oleh binatang-binatang ternakan. Kemudian Allah menjadikan rumput tadi hitam, kering. Apa maksud ayat itu? Saya kutub melihat ayat ini bukan semata-mata padang rumput, dia menceritakan nikmat Allah yang begitu banyak diberi pada manusia. Green, pokok-pokok, hutan, rimba, kehidupan, semua nikmat yang kita nampak, sungai, bukit, gunung ganang, dan makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan untuk kemudahan manusia hidup memakmurkan alam ini. Kemudian disebut menjadi kering dan hitam. Boleh kering, hitam atau coklat. Apa makna di sebalik ayat itu? Dia akan menceritakan nikmat diberi kepada manusia. Saya kutub menyebut mula-mula nampaknya hijau, tapi bukan selama-lamanya hijau. Ini dari sudut balaghah. Tidak kekal lama. Saya tanam pokok di rumah, beli RM30 sebab dia buah baja cantik. Masa Chinese New Year baru ni, sudah ada buah pun. Dia masuk baja, tak rumah. Kita masuk baja tak kena, sekejap je mati habis. Buah habis jatuh. Sekejap saja hijau tu, tak lama. The green yang kita nampak sementara, dia akan bertukar menjadi hitam, menjadi kering. Mula-mula layak menjadi makanan. Inilah kehidupan. Kehidupan ini berakhir dengan kering dan hitam. Kalau hidup itu hijau, dia akan berlaku hitam dan kering juga. Setiap tumbuhan berakhir dengan penuaian. Al-hasad istilahnya. Kita tanam apa, adalah tuai dia. Kita ambil hasil. Kita potong, kita kerat, kita bakar. Bukan selama-lamanya duduk macam tu, tak. Betul tak? Itu maksud dia. Setiap kehidupan berakhir dengan kematian. Di sini dikaitkan dengan ayat di hujung surah. Di mula surah disebut, di hujung surah disebut maknanya, dimaksudkan dengan perumpamaan tanaman-tanaman yang hijau kemudian bertukar menjadi kering, kontan dan hitam. Ayat yang saya sebut tadi, ayat yang ke-17. Wal akhiratu khairun wa abqa. Ini coba tak nampak? Baik, itu seorang tafsir, ahli tafsir, dia melihat konteks ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Tafsir yang kedua, hadis mentafsirkan Al-Quran. Ayat itu kita tengok, kadang-kadang ada surah lain, syarahan dia ada kaitan antara satu sama lain. Kalaulah Al-Quran ini bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak ada, tak pandai nampak rahsia kat mana link dia tu. Kalau kita bahasa sekarang hyperlink, kita letak ayat, buat link dengan web yang lain, akan tekan tu keluar maklumat yang banyak. Itu contoh macam tu lah. Jadi sekarang saya kutub dan nampak kaitan ni antara awal surah dengan akhir surah. Di mula-mula disebut Allah memberi nikmat kepada kamu pada rumput yang hijau, kemudian bertukar menjadi hitam. Itu ayat nombor 4 dan 5. Sebelum akhir surah disebut bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Dua ayat juga. Bahkan kamu ini lebih nak utamakan kehidupan dunia yang hijau tadi. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih kekal, lebih baik, tapi kamu memalingkan diri darinya. Coba nampak kaitan kan? Ayat yang mula-mula, iaitu ayat 4 dan 5 dengan ayat 16 dengan 17. Di awal surah dan akhir surah.
Perkara nombor 2, kalau saya petik juga di sini, yang dikupas, dikomen oleh Said Qutb rahimahullah, jaminan Allah Subhanahu wa taala ayat 6 dan ayat 7 untuk Rasulullah SAW mengingati Al-Quran, membacanya mengikut sebutan Jibril AS. Rasulullah tak tahu nak sebut, tak pandai baca, beri kepada dia tak nampak kalau Jibril tak sebut. Jibril sebut, dia repeat dia. Jadi Rasulullah baca mengikut bacaan Jibril AS. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala suruh Jibril baca dengan cara itu di dalam bahasa Arab. Dan Jibril juga membawa wahyu sebelum ini kepada nabi-nabi, rasul-rasul sebelum ini dalam bahasa-bahasa Ibri, bahasa Yahudi, Ibrani. Sekarang dalam bahasa Arab, Jibril menterjemahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang boleh disebut oleh manusia. Maka lahirlah surah-surah Al-Quran ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Disebut oleh Jibril, Nabi Muhammad sebut Bismillahirrahmanirrahim. Panjang pendeknya kat mana? Di situlah lahirnya ilmu tajwid. Itu lahirlah ilmu qiraat. Bukan ulama-ulama dia pandai-pandai je. Maka ulama-ulama Qur'an kemudian menghafal Al-Quran, cara hafalan Rasulullah, kemudian didetailkan, ditulis semula, ditulis supaya mudah dipelajari oleh umat kemudian. Mereka dulu bitalaqqi wal musyafahah, berguru seorang-seorang dan mengikut sebutan mulut. Musyafahah makna tengok mulut tok guru sebut macam mana, maka dia sebut gitu. Itu talaqqi wal musyafahah. Maka sampailah sekarang dipanggil ijazah daripada guru sampai kepada Nabi Muhammad. Ijazah solat ada, ijazah hadis ada, ijazah Quran ada. Jadi kalau kita tanya, kita sekarang ijazah siapa? Guru Quran, Ustaz Rahman. Ustaz Rahman ambil kepada siapa? Guru dia. Setengah kita tak pentingkan ijazah, sebab kita ingat ini adalah common sense. Apabila guru mengajar, dia ajar ajaran yang betul. Tapi bagi yang prihatin, setelah kita belajar ilmu Islam di peringkat tadika, di peringkat sekolah rendah, tak cukup dengan itu saja. Sampai 40, 50, 60 pun masih ilmu tadika. Ilmu sekolah cikgu ustazah mengajar tadika tu dengan nasyid, dengan lagu segala macam, asas-asas saja, kadang-kadang tak berapa betul pun. Ya, toleran, kadar toleran itu tinggi sebab kanak-kanak. Tapi sampai kedua kita masih bawa ilmu tu. Ini masalah dia. Jadi kita bila kita dah tahu, kita mencari, bukan setakat untuk guru Quran zaman kecil dulu. Tak cukup dengan tu. Kita kena cari guru-guru sekarang dah ramai, alhamdulillah, rakyat Malaysia yang ada ijazah. Ambil ijazah di Yaman, ijazah di Azhar, ijazah di Madinah. Ijazah maknanya dia ada susur galur riwayat yang dia baca itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu hadis saja, tak semua perkara. Itu kita boleh cari. Guru di Malaysia ada berijazah. Dan baru ni guru hadis datang ke Masjid Asy-Syakirin. Ada Masjid Mujahidin pun ada sebut iklan bagi sumbangan kepada program pengijazahan hadis. Selama beberapa hari, seminggu dia baca hadis pada kulit ke kulit. Terima ijazah sebab dia ada sanad. Ijazah daripada guru dia sampai kepada Rasulullah. Inilah hadis-hadis yang sahih. Di antara disebutkan cara kita berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak ada yuhyi wa yumiit. Yang selalu kita baca yuhyi wa yumiit, mungkin riwayat lain, tapi untuk guru ni dia kata yuhyi wa yumiit tak ada. Itu sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Tak ada wa sahbihi tu. Wa ala alihi wasallam. Yang selalu lidah kita sebut wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Betul tak?
Ini bezanya kita berguru dengan tidak berguru. Yang dalam buku memang banyak, mungkin ada riwayat-riwayat lain, tapi apabila kita dengar daripada guru yang cerita ini sanadnya macam ni, riwayat yang dia terima sampai ke Rasulullah wa ala alihi wasallam, maka kita dah yakin ini sampai kepada Rasulullah. Bukan berarti hal lain itu tak betul, cuma kita tak yakin. Ada dalam buku, ada kitab, ada ustaz-ustaz sebut. Saya pun dah baca ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa salah makna pun bagus pada keluarganya dan sahabatnya. Tapi Datuk Guru ni terima daripada guru-guru dia sampai Rasulullah wa ala alihi wasallam, so kita ikut. Itu contoh. Sebagai contoh je. Jadi kalau kita berguru, bertalaqi dan musyafahah, ada guru yang boleh kita sebut di hadapan Allah Ta'ala. Siapa guru kamu yang ajar kamu macam ni? Ini ada Syekh Fulan nama Abdul Rahman Benci, duduk dalam masyarakat. Tanya, mana Abdul Rahman? Kenapa kau ajaran salah ni? Jadi kita dah lepas lah, anak murid. Tapi Tok Guru tak tahu mana. Adalah ustazah kat tadika dulu, ngajar saya Quran, ngajar saya solat, boleh juga. Tapi kita tahulah, di tadika toleransi dia tinggi. Kadang-kadang salah dibiarkan. Sebutan tak betul tak apa. Itu mencontohnya. Jadi kita masih ada peluang Tuhan bagi umur, ada usia, carilah guru-guru. Dan alhamdulillah saya nampak ada kelas. Imam-imam kita ada bagi kelas masing-masing. Sampai marhaban pun ada. Saya tak tahulah marhaban ada tak sumber hadisnya. Tapi itu minat untuk lagu-lagu. Tapi kita tak faham makna apa marhaban, tak ada guna juga. Orang Arab dia faham dah khusyuk. Tapi kita tak tahu makna dia, berhabar wah. Pahala tak ada apa pun. Kalau tidak ayat Quran, tak ada pahala pun. Lebih baik dah umur kita singkat ni, fokus kepada al-aula yang penting. Kalau Quran tak betul, betul Quran dulu. Nak cari Tok Guru sanad, Quran ke, hadis ke, sembahyang ke, apa saja boleh kita cari. Kalau kita masa banyak luxury, apalah, tambah yang itu, tambah yang ini, wallahu a'lam bissawab. Akhir sekali tuan-tuan puan dan hadirin sekalian, saya nak sentuh satu perkara berkaitan dengan ini juga. Sebagai peringatan, pada minggu lepas saya juga telah menyebut asal usul kita, manusia ini asalnya tidak ada kepada ada. Disebut dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu nak kufurkan Allah sedangkan kamu dulu amwatan, mati, maknanya tidak ada. Kemudian diadakan, dihidupkan. Kemudian dia matikan. Kemudian dihidupkan semula di hari akhirat. Kemudian kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Mana asal usul kita tidak ada. Bahkan disebut Allah SWT sebagai perkataan mati. Jadi minggu lepas ataupun ceramah sebelum ni saya tak sempat nak sebut, iaitu sebenarnya kalau bahasa saya lah, kita ini adalah jenazah yang hidup. Kita dah beri gelaran kita sebelum ini kita mati. Sebenarnya nak cerita kita tak ada duduk dalam perut ibu. Sebelum perut ibu tu dalam roh. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memberi perkataan mati, amwatan? Kalau tak ada tak apa. Dalam surah Al-Insan disebut dalam bentuk lain, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Surah Al-Insan ayat 1 yang selalu kita baca hari Jumaat pagi subuh. Tidakkah datang kepada manusia satu ketika daripada masa, hinun minad dahr, satu ketika daripada masa di mana dia tidak disebut, bukan sesuatu yang disebut, yang diketahui. Lam yakun syai'an mazkura. Kamu is nothing. Makna itu, manusia is nothing. Lam yakun syai'an mazkura, tak ada apa-apa. Jadi dua, Allah guna bahasa Allah. Kamu ini is nothing, kamu ini adalah mayat-mayat. Jadi kalau kita sedar kita ini tak ada apa, we are nothing, we are dead. Kemudian diberi nyawa, dengan sebab nyawa ini maka kita boleh berfungsi, menjadi hebat, diberi tugas memimpin dunia ini daripada nothing, daripada dead menjadi khalifah. Kehebatan itu adalah kerana kita pewaris perjuangan rasul-rasul, termasuklah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, yang mengagungkan Allah SWT, baru kita hebat. Kalau kita tak ikut saluran itu, maka kembali pada asal. Mayat hidup tunggu dibakar. Ada dibakar atas dunia mengikut kepercayaan masing-masing. Pada akhirat confirm, kalau non muslim dibakar di dalam api neraka. Ada yang jadi kayu api, jadi batu dibakar, berhala dibakar dalam neraka bersama penyembah-penyembahnya di dalam neraka. Jadi bahasa saya, kalau bahasa Melayu saya kata mayat hidup, itu terjemahan kepada ayat-ayat yang disebut tadi. Tak salah lah. Kalau saya ini adalah mayat masih bernyawa. Jadi penting dalam kumpulan saya sebut dulu 4 aspek. Aspek intelektual, keilmuan kita, aspek emosional, aspek spiritual, aspek fizikal. Ini faktor yang membentuk manusia. 3 tak nampak, 1 yang nampak, fizikal. Yang paling penting ialah spiritual. Dengan sebab roh itu kita bernama manusia, boleh bernyawa, boleh hidup. Tarik saja roh, balik semula pada asal. Batang kayu bergolek situ. Itulah kita tuan-tuan. Ini tazkirah, peringatan kepada saya. Kalau begitu, asal usul kita dan sebenarnya kita diberi kehebatan dengan sebab ada nyawa, dan kita berada bersama dengan Rasulullah berjuang menegakkan risalah, message yang disampaikan. Jadi manusia secara keseluruhannya dia berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain. Mungkin 5 minit lagi saya nak sebut 1-2 perkara. Pada kejadiannya, 1, berbeza dengan makhluk yang lain. Ayat surah At-Tin nombor 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baik kejadian berbanding dengan makhluk-makhluk lain. Dia juga, Allah juga menciptanya. Tapi Allah sebut kamu adalah model makhluk yang terbaik. Dengan kepala di atas, setengah makhluk tu kepala dengan punggung sama. Ada setengah kepala ke bawah lagi, punggung atas. Kita masya-Allah otak atas, kaki ke bawah, cantik. Kita ada pemikiran, mampu berfikir, dan kita boleh khayal benda sampai tinggi, lebih mengatasi malaikat bila kita ikut amalan-amalan. Sebab kita bertaruh dengan nafsu, malaikat tidak ada nafsu. Jadi sekiranya kita dapat mengalahkan nafsu, maka kamu lebih baik daripada malaikat. Jadi muqarrabin, mendampingi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang membezakan manusia dengan makhluk-makhluk lain dengan ilmunya. Kejadian fizikal dan kandungan-kandungannya, intelektual, emosional, spiritual. Pada ilmunya Allah SWT menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajar Adam nama segala-galanya. Mana Allah memberi ilmu. Dan surah Al-Alaq, 'allamal insana ma lam ya'lam, ayat nombor 5. Allah mengajar manusia benda yang dia tak tahu. Jadi mana ilmu ini Allah SWT yang memberi. Dengan sebab alat yang kita ada ni, device ciptaan Allah SWT, boleh menerima ilmu. Jadi kan ini topik yang besar, knowledge and bidang saya language acquisition, pembelajaran bahasa. Jadi how to acquire language. Orang Melayu boleh acquire any language sekiranya dilahirkan, dibesarkan di negeri tersebut. Orang Melayu, darah daging Melayu, lahir di negeri Cina, maka environment Cina dia akan cakap Cina seperti orang Cina. Lahir di tanah Arab, dia akan cakap Arab. Dia bukan Arab, darah Melayu. So, bahasa ini bukan warisan, mengikut environment. Itu semua kita faham. By acquisition. Jadi apa benda yang Tuhan buat pada manusia ni? Kalau orang Cina duduk dalam masyarakat Melayu, dia tak pandai Cina ni, pandai Melayu lahir. Saya ada besan saya sebut besan saya bangsa Cina, tapi daripada merah lagi orang Melayu ambil. Orang Melayu merah daripada merah lagi kecil. Dia tak erti Cina, rupa Cina, cakap Melayu pasal. Itu maknanya by acquisition, bukan secara warisan. Jadi agama kita terima sekarang
Warisan alhamdulillah mak bapa, tapi tidak jadi automatik kalau kita tidak renew kontrak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab itu disuruh kita selalu sebut jadidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Sebab secara pesaka turun menurun ini tak jadi. Kita akan jadi taklid, ikut buta tuli, kalau tak belajar, tak tahu, tak amal. Jadi masing-masing hak ayah mak satu kita terima, alhamdulillah, tidak ada cabaran yang banyak. Orang lain mencari struggle nak dapat Islam, kita dah dengan mudah. Tapi bukan berarti dengan mudah itu kita automatik terus beriman dan muslim tanpa kita belajar, tanpa kita beramal, tanpa memperbaharui syahadat kita. Inilah penutup sedikit sebanyak saya boleh kongsi dengan tuan-tuan dan puan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa faqihna fi umurid din wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaydil iman bik wa jamilil tawakkul alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.